Hari ini kami akan membincang tentang akan perlunya kebersihan dalam penyediaan makanan. Pendahuluan, keselamatan makanan bermaksud makanan itu bersih daripada kuman berbahaya, racun, toksik dan bersih daripada najis dan bahan buangan yang lain. Makanan yang tidak bersih boleh mengandungi bahan-bahan berbahaya atau bakteria yang boleh menyebabkan penyakit bawaan makanan seperti taun, tifoid, keracunan makanan dan penyakit kuning. Perkara-perkara asas yang perlu diutamakan untuk memastikan makanan yang bersih adalah seperti berikut. Kebersihan bahan mentah, pengendalian makanan yang bersih, kebersihan diri pengendali makanan, keperluan kesihatan asas yang mencukupi, dan penyediaan dan penyimpanan makanan yang betul. Cara-cara penyimpanan makanan di dalam peti sejuk. Sebelum saya menunjukkan dan menyatakan cara-cara, biar saya menjelaskan mengapa kita perlu membuat sedemikian. Hal ini kerana penyimpanan makanan di dalam peti sejuk yang baik boleh memastikan makanan itu bertahan lama, memastikan makanan berada dalam keadaan yang selamat sehingga dimakan dan juga meminimalkan makanan menjadi basi, tercemar dan rosak. Ketiga, bersihkan peti sejuk setiap minggu menggunakan disinfektan yang sesuai bagi mencegah bau busuk, kotoran dan kulat. Keempat, jangan buka peti sejuk terlalu lama dan terlalu kerap kerana udara panas akan masuk dan menyebabkan peningkatan suhu di dalam peti sejuk dan akhirnya mengurangkan efisien fungsinya. Tips-tips penggunaan peti sejuk yang betul. Pertama, bagi memastikan peti sejuk berfungsi dengan baik, ia mesti diletakkan di dalam tempat yang mempunyai pelayaran udara yang baik dan menjauhi dari sumber haba dan cahaya matahari. Yang kedua, jangan penuhkan sesuatu ruang agar udara sejuk beredar dengan baik di dalam peti sejuk. Pengedaran udara sejuk yang baik di dalam peti sejuk dapat menjaminkan kebersihan dan keselamatan makanan di dalam peti sejuk. Panduan asas penyimpanan makanan di dalam ruang peti sejuk. Simpan makanan mentah dan makanan yang telah dimasak di dalam ruang yang berbeza dan tertutup. Selain itu, simpan sayur-sayuran di dalam plastik berlubang dalam ruang sayur-sayuran. Ini bagi memastikan dan mengurangkan kehilangan air dan untuk peredaran udara yang baik. Ketiga, jangan simpan makanan panas terus di dalam peti sejuk. Makanan yang panas perlulah direndahkan suhu terlebih dahulu untuk menghalang pertambahan kelembapan dan mengekalkan suhu di dalam peti sejuk. Selepas itu, jangan menyimpan makanan dalam tin yang telah dibuka di dalam peti sejuk. Ini kerana jika disimpan dalam tin yang asal, kandungannya akan bertindak balas dengan logam tin tersebut apabila terdedah ke udara. Pindahkan makanan tersebut ke dalam bekas tertutup sebelum disimpan ke dalam peti sejuk. Bukan itu sahaja, jangan menyimpan daging, ikan dan ayam di dalam peti sejuk lebih daripada 3 hari. Kandungan protein dan kelembapannya tinggi di dalam makanan tersebut akan mengalahkan pembiakan kuman dan menyebabkan cepat rosak. Dan akhirnya, beku bahagian yang diperlukan sahaja. Elakkan mengejuk beku semula makanan yang telah dinyah beku. Cara lain dalam penjagaan kebersihan penyediaan makanan. Pertama, memastikan semua produk diperoleh daripada sumber makanan berlesen. Kedua, jangan gunakan pinggan mangkuk yang retak atau serpih sebab kuman boleh melekat di dalam celah-celahnya. Ketiga, memastikan kawasan penyediaan makanan bersih dan bebas daripada haiwan perosak.
dan pastikan kebersihan di permukaan penyediaan makanan, peralatan dapur serta peralatan memasak. Antara cara untuk menjagakan kebersihan dalam penyediaan makanan ialah suhu ideal untuk menyimpan dan memasak hidangan. Suhu adalah antara faktor utama yang boleh menyebabkan pembiakan mikroorganisma pada makanan. Oleh itu, ia memainkan peranan yang penting dalam keselamatan makanan, baik dari segi penyimpan ataupun memasak. Oleh itu, kita boleh pasti makanan adalah selamat dimakan oleh pelanggan kita. Lain jenis produk makanan memerlukan suhu penyimpanan optimal yang berbeza. Cara berikutnya menunjuk suhu-suhu yang diperlukan untuk menyimpan makanan yang berbeza. Tahukah anda, dengan memasak makanan anda dengan suhu minimal tertinggal selama 15 saat, anda boleh membunuh mikroorganisma berbahaya yang mungkin terdapat dalam makanan anda. Halo, saya Tim Shen. Nanti saya akan menunjukkan 7 cara yang perlu diikuti semasa membasuh tangan sebelum kami menyediakan makanan. Langkah pertama ialah basuh tangan dengan air dan sabun yang secukupnya. Gosok tapak tangan. Seterusnya, gosok setiap jari dengan cerai-cerai jari. Gosok kuku pada tapak tangan. Gosok belakang kanan. Seterusnya, bilas dengan air bersih yang secukupnya. Seterusnya, keringkan tangan dengan tuala yang kering. Terdapat 7 langkah yang perlu diikuti untuk membasuh tangan dengan betul. Langkah pertama ialah basuh tangan dengan sabun dan air yang bersih secukupnya. Gosokkan tapak tangan. Gosok setiap jari dan celah-celah jari. Gosok kuku pada tapak tangan. Gosok belakang tangan. Bilas dengan air bersih yang mencukupi dengan sempurna. Keringkan tangan dengan tuala yang kering dan bersih atau alat pengeringan tangan. Cara-cara seterusnya dalam penjagaan makanan dalam penyediaan makanan ialah mengasingkan makanan mentah daripada makanan yang telah dimasak. Asingkan makanan mentah seperti ayam, daging dan makanan laut daripada makanan yang telah dimasak atau makanan yang dimakan terus seperti ulat alaman dan buah-buahan yang telah dipotong. Guna perkakas dapur yang berasingan seperti pisau dan papan pemotong untuk menyediakan makanan yang mentah. Simpan makanan dalam bekas penutup untuk mengelakkan makanan mentah bersentuhan dengan makanan yang telah dimasak. Selain itu, cara lain yang memastikan bahawa makanan itu selamat dimakan ialah membasuh makanan mentah sebelum dimakan. Memastikan sayur-sayuran dibasuh di bawah air yang bersih untuk membuang segala kekotoran seperti pasir terlebih dahulu sebelum dimasak. Jika anda ingin memakan buah, pastikan anda membasuh dan kupas kulit buah-buahan bagi mengurangkan pencemaran makanan. Kebersihan ketika proses penyediaan makanan adalah sangat penting kerana kebersihan makanan memberi kesan kepada tahap kesihatan seseorang. Salah satu kepentingan penjagaan makanan adalah bagi mengelakkan makanan daripada dicemari bakteria dan juga haiwan seperti lalat dan tikus. Makanan yang dicemari oleh bakteria dan juga haiwan boleh menyebabkan seseorang itu terkena keracunan makanan yang boleh menyebabkan kematian. Bakteria Salmonella yang berpunca daripada haiwan seperti lalat boleh mencemari makanan yang tidak ditutup dengan sempurna.
Bagi pengusaha kedai makan dan pihak yang terlibat dengan industri makanan, mereka perlu memastikan makanan yang dijual hendaklah ditutup dengan sempurna dan tidak terdedah kepada persekitaran, terutamanya ketika pelanggan membeli makanan bungkus. Kedai makan yang tidak mengikuti piawai yang telah ditetapkan boleh dikenakan denda atau diarah tutup oleh pihak berkuasa. Bagi mengelakkan makanan daripada dicemari bakteria dan haiwan, pengendali makanan hendaklah mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya, pengendali makanan hendaklah memakai penutup kepala dan juga menutup mulut untuk mengelakkan rambut dan juga air liur mencemari makanan. Ia adalah bagi memastikan kualiti makanan dapat dikekalkan pada tahap yang terbaik. Seterusnya, pengendali hendaklah menggunakan bahan pembungkus makanan yang tidak mengandungi toksik yang boleh mencemari makanan. Ini adalah contoh pembungkusan makanan yang mengikut piawai yang telah ditetapkan. Pengendali makanan menggunakan bungkusan makanan yang bebas daripada toksik. Bungkusan makanan ini diperbuat daripada kertas. Bungkusan makanan ini juga dapat menutup makanan dengan sempurna dan mengelakkan makanan dicemari oleh bakteria dan juga haiwan. Kita perlu menyimpan makanan pada suhu yang selamat kerana mikroorganisma boleh membiak dengan cepat jika makanan disimpan di suhu bilik. Dengan menetapkan suhu di bawah kurang dari 5 darjah Celsius ataupun lebih daripada 60 darjah Celsius, pembiakan bakteria akan terhenti terus atau menjadi perlahan. Selain itu, kita perlu menggunakan air dan bahan mentah yang bersih dan selamat kerana bahan mentah termasuk air dan ais boleh tercemar oleh bakteria dan bahan-bahan kimia berbahaya. Bahan toksik boleh terhasil pada makanan yang berkulat dan rosak. Kebanyakan mikroorganisma berbahaya boleh dibunuh dengan memasak makanan dengan sempurna. Selain itu, kajian juga menunjukkan memasak makanan pada suhu 70 darjah Celsius ke atas boleh menjamin makanan tersebut selamat untuk dimakan. Kesan buruk jikalau mengamalkan penyediaan makanan yang tidak bersih adalah akan berlakunya keracunan makanan. Dalam penyediaan makanan, jikalau berlakunya pencemaran, mikroorganisma dapat mengambil peluang untuk merebak dalam makanan tersebut. Apabila merebak, mikroorganisma akan menghasilkan sesuatu bahan kimia yang merupakan toksik kepada manusia. Apabila terambil makanan tersebut, toksik itu akan menyebabkan pengguna mempunyai ciri-ciri keracunan makanan seperti ciri birit, sakit dan kekejangan abdomen, demam, muntah-muntah dan sebagainya. Jikalau makanan itu terkandung toksik dalam kuantiti yang banyak, hal ini juga akan menyebabkan kematian. Kesan buruk yang kedua adalah akan menyebabkan sistem imunisasi seseorang menjadi lemah. Makanan yang tidak bersih mengandungi mikroorganisma yang merupakan buruk kepada manusia. Hal ini menyebabkan sistem imunisasi dalam badan terpaksa melawan dengan mikroorganisma asing itu. Dalam jangka masa panjang, sistem imunisasi badan seseorang itu tidak mempunyai peluang untuk memulih. Akibatnya, manusia itu akan sering menghidapi penyakit dan menjadi sangat lemah. Kesimpulan, tuntasnya, terdapat beberapa cara yang telah disebut di atas akan perlunya kebersihan dalam penyediaan makanan. Perkara yang paling penting dalam penyediaan makanan adalah jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan sebelum menyediakan makanan, memakai top untuk mengelakkan rambut jatuh ke dalam makanan dan sentiasa menggunakan tudung saji untuk menutup makanan bagi mengelakkan lalat bertelur. Jika individu dapat ikut cara-cara yang disebut semasa penyediaan makanan, kes-kes keracunan makanan disebabkan oleh penyediaan makanan yang tidak selamat akan berkurang.